Assalamualaikum dan hai. Kembali lagi bersama aku Siti Nur Aisyah dalam podcast yang kedua, iaitu Petua dan Pantang Larang Masyarakat Melayu Sarawak. Dalam podcast yang pertama, aku telah menjelaskan berkaitan dengan Petua dan Pantang Larang Masyarakat Melayu, dan aku juga ada berkongsi beberapa kategori untuk Petua dan Pantang Larang Masyarakat Melayu di Sarawak. Jadi dalam podcast kedua ni, aku akan menjelaskan petua dan pantang larang untuk setiap kategori tersebut. Semua data ini telah aku perolehi dari informan-informan yang aku temu bual, sama ada secara bersemuka ataupun secara atas talian. Semua informan aku berumur rata-ratanya antara 41 tahun sehingga 67 tahun. Baiklah, untuk kategori yang pertama iaitu kategori ketika mengandung. Pantang larang ketika mengandung ni memang banyak diamalkan sehingga sekarang. Antaranya ialah yang pertama, ketika isteri mengandung, suami tidak dibenarkan untuk membunuh seekor ular kerana ditakuti anak yang akan lahir lambat untuk berjalan. Bahkan menurut informan juga, walaupun ketika itu isteri sudah melahirkan dan anak yang dilahirkan tu belum pandai berjalan, maksudnya masih lagi di awal bulan kelahiran, jika si ayah membunuh seekor ular, bayi tersebut juga akan lambat untuk berjalan, dipercayai lambat untuk berjalan. Sebab itu ketika isteri mengandung, suami memang akan selalu diperingatkan supaya jangan melakukan perkara yang bukan-bukan, sebab kesannya nanti akan terkena kepada bayi yang bakal lahir tu. Pantang larang yang kedua, sewaktu kandungan masih di awal bulan, iaitu dari 1 bulan sehingga 3 bulan, ibu mengandung dilarang untuk keluar dari rumah supaya menghindari diganggu jin. Hal ini kerana bayi yang dikandung dianggap manis dan mudah diganggu oleh jin. Namun selepas usia kandungan melebihi 3 bulan, bayi tersebut akan selamat dan ibu mengandung dibolehkan untuk keluar rumah. Berdasarkan pengalaman cerita daripada informan aku sendiri, ketika dulu sewaktu usia kandungan beliau mencecah dalam 2 bulan macam tu, beliau pergi keluar bersama suami menaiki motosikal. Lepas tu ketika dalam perjalanan, beliau dan suami ternampak makhluk ataupun jin ni berada di tepi jalan mengikuti mereka. Sebab waktu itu informan aku mengandung, jadi memang akan sangat mudah diganggu oleh jin. Tapi nasib baik ketika itu kandungan tersebut selamat sehingga dilahirkan. Untuk pantang larang yang ketiga pula, ketika isteri mengandung, suami dan isteri dilarang untuk melilitkan tuala di leher kerana boleh menyebabkan tali pusat akan terlilit di leher bayi ketika dikeluarkan. Kalau untuk melilitkan tuala di leher ni, biasanya orang akan lakukan selepas mereka mandi, iaitu mereka akan melilitkan tuala di kepala untuk mengeringkan rambut. Jadi perbuatan ini tidak boleh dilakukan ketika isteri mengandung. Bahkan menurut informan juga, kalau sekiranya ketika itu isteri mengandung dan dia melilitkan tuala tu di kepalanya, tidak boleh ditegur ketika tuala tu masih lagi di kepalanya. Maksudnya selepas mungkin dalam beberapa minit kemudian tuala tu dilepaskan dari kepala, ketika itu baru kita boleh menegur ibu mengandung, orang yang mengandung tersebut, supaya jangan melakukan lagi. Aku pun sebenarnya tidak tahu kenapa tidak boleh ditegur ketika tuala tu masih berada di kepala. Mungkin itu pantangnya lah kot. Yang keempat ialah sewaktu isteri mengandung, suami dilarang untuk memenggal kayu api yang sudah dibakar namun hanya hangus separuh, dipanggil sebagai petungut, kerana boleh menyebabkan anak akan mengalami kecacatan fizikal seperti mulutnya menjadi sumbing. Petungut ni bahasa lawas lah. Kalau bahasa yang lain tu aku tak tahulah korang panggil apa. Kalau petungut ni ialah
pada asalnya sebatang kayu api, satu kayu api, dan dibakar di atas unggun api. Tapi kayu tu tidak hangus semua. Separuh telah menjadi arang dan separuh lagi masih menjadi kayu. Jadi kayu tu dipanggil sebagai petungut dan tidak boleh dipenggal ketika isteri mengandung. Maksudnya suami tidak boleh, suami ataupun isteri tidak boleh memenggal kayu itulah. Kerana boleh akan menyebabkan anak dalam kandungan tu mengalami kecacatan fizikal seperti mulutnya menjadi sumbing. Untuk pantang larang kelima ialah tidak boleh duduk di tangga, takut nanti anak yang akan lahir menjadi songsang. Yang keenam pula, tidak boleh mengikat apa-apa benda, plastik, tali ataupun apa-apa ikatan kerana ditakuti susah untuk melahirkan. Bagi kategori yang kedua pula ialah kategori masuk hutan ataupun ketika berada di dalam hutan. Antara petuanya yang pertama, kalau sekiranya hendak masuk ke dalam hutan, mestilah memberi salam terlebih dahulu. Tujuannya agar penghuni hutan tahu kita hendak masuk ke kawasan mereka. Hal ini sama seperti yang biasa kita lakukan. Kalau kita pergi ke rumah orang, kita mestilah memberi salam terlebih dahulu, supaya orang di dalam rumah tu tahu tentang keberadaan kita. Sama juga seperti kita masuk hutan ni, kita mesti memberi salam terlebih dahulu agar penghuni hutan ni tahu tentang kewujudan kita, tentang keberadaan kita yang hendak masuk ke hutan ni lah. Untuk petua yang kedua, kalau kita tersesat di dalam hutan, hendaklah kita mencabut kayu yang sederhana besar yang boleh dicabut dengan menggunakan tangan dan tanam semula kayu tersebut tetapi secara secara songsang. Kerana menurut info menaku, sekiranya kita tersesat di hutan ni, maksudnya ketika itu mata kita ditutup oleh makhluk yang berada di hutan itulah. Dan jika kita mencabut kayu dan menanamnya secara songsang kembali, makhluk tersebut akan menjadi takut kepada kita kerana mereka beranggapan bahawa kita ni lebih kuat daripada mereka. Sebab kita mampu untuk mencabut kayu tu. Jadi dengan demikian makhluk tersebut akan takut dan larilah. Jadi mata kita akan kembali ditunjukkan jalan untuk pulang. Untuk petua yang ketiga, ketika masuk ke dalam hutan, hendaklah membawa bawang merah untuk dijadikan azimat ataupun dijadikan sebagai pelindung semasa kita berada di dalam hutan. Yang keempat, daun ataupun rumput diselitkan di bahagian belakang telinga supaya orang bunian ataupun makhluk halus tidak nampak kita semasa kita berada di dalam hutan. Yang seterusnya, ketika semasa dalam perjalanan pulang ke rumah dari hutan tu, kita mestilah menyebut perkataan mulih-mulih jangan tinggal-tinggal supaya tidak disembunyikan oleh orang bunian ataupun makhluk halus. Perkataan mulih-mulih dan jangan tinggal-tinggal ni ialah bahasa dari bahasa lawas. Mulih-mulih tu maksudnya balik-balik, jangan tinggal-tinggal. Pulang ataupun pulang-pulang, jangan tinggal-tinggal. Macam itulah. Manakala pantang larang ketika memasuki hutan pula ialah jangan bercakap benda yang bukan-bukan kerana dipercayai akan dianggap kurang sopan. Ataupun bahasa mudahnya yang biasa kita cakap, mulut jangan cabul ketika berada di dalam hutan kerana boleh dianggap tidak sopan. Kategori yang seterusnya, itu kategori yang ketiga pula dari segi kesihatan. Antara petuanya ialah apabila seseorang mengalami hidung berdarah secara mengejut, dipanggil sebagai tikus-tikusan. Cara untuk mengubatinya adalah daun sirih ditumbuk sehingga sebati dan dimasukkan ke dalam lubang hidung agar pendarahan terhenti. Seperti kita tahu, penggunaan daun sirih dalam perubatan masih lagi relevan untuk diamalkan sehingga sekarang kerana kemujarapan daun sirih itu sendiri yang mempunyai banyak khasiatnya. Jadi memang tidak heranlah jika pada zaman dulu penggunaan daun sirih ni memang digunakan secara berleluasa. Yang seterusnya,
Kanak-kanak yang sudah cukup 44 hari lahir mestilah dijejakkan kakinya ke tanah supaya walau ke mana anak tersebut pergi tidak akan sakit ataupun demam. Yang ketiga, petua dari segi kesihatan. Jika kepala terhantuk dan terdapat benjolan, ambil sehelai daun sirih, diamkan di atas api sehingga layu, kemudian tampalkan daun sirih di atas benjolan tadi, dan benjolan tadi akan surut dengan sendirinya. Petua yang satu ni memang aku sendiri pernah amalkan, iaitu satu ketika tu kepala aku benjol. Lepas tu ibu aku suruhlah ambil daun sirih, diang dan tampalkan daun sirih tu di kepala. Dan selepas beberapa minit ataupun beberapa jam kemudian, benjolan tadi surut dengan sendirinya. Kategori yang keempat pula iaitu kategori keselamatan. Pantang larangnya ialah kanak-kanak lelaki yang baru sahaja bersunat ataupun berkhatan tidak boleh melangkahi najis ayam ataupun celapa pinang kerana ditakuti boleh menyebabkan zakar mereka menjadi bengkak dan sakit. Kalau celapa pinang ni ialah tempat orang tua-tua terdahulu menyimpan pinang mereka, pinang yang untuk mereka makan tu. Dalam celapa pinang tu ada pinang, ada sirih, daun sirih, lepas tu ada kapur dan ada kelekati. Kelekati ni kalau biasa orang panggil ialah kacip untuk memotong pinang tu. Tapi kalau orang lawas panggil kacip tu ialah kelekati. Yang seterusnya, pantang larang yang dari segi keselamatan. Jika kanak-kanak terjatuh dan menangis, jangan biarkan ibu atau ayah mereka yang ambil. Sesiapa sahaja boleh ambil anak yang terjatuh tu, tapi jangan ibu ataupun ayah mereka. Hal tersebut dikatakan boleh mengurangkan rasa sakit yang mereka alami akibat dari terjatuh tu. Tapi jika ketika itu hanya ada ibu ataupun ayah mereka sahaja yang berada di tempat tersebut, maka ibu dan ayah bolehlah ambil anak yang terjatuh tu. Untuk pantang larang yang ketiga pula ialah jangan duduk di atas bantal, nanti akan berbisul di bahagian punggung. Memang dari kecil lagi ibu ayah ataupun orang tua-tua kita memang sangat mencegah kita daripada duduk di atas bantal, kerana bantal merupakan tempat untuk kita meletakkan kepala ketika tidur. Jadi memang agak tidak sopan jika sekiranya kita meletakkan punggung kita di atas bantal yang menjadi alas kepala semasa kita berbaring. Sebab di waktu zaman sekarang ni pun memang sudah ada bantal-bantal khas yang dijadikan tempat alas duduk. Jadi tidak perlu bantal yang dijadikan sebagai alas kepala turut dijadikan sebagai alas duduk. Kategori yang kelima pula ialah kategori penyediaan makanan. Antara pantang larangnya ialah yang pertama, tidak boleh menyanyi di dapur kerana takut akan dapat suami tua. Pantang larang yang ni memang kerap kita dengarlah, iaitu jangan menyanyi di dapur nanti dapat suami tua. Sebenarnya pantang larang ni ditujukan kepada anak dara supaya tidak terleka semasa berada di dapur, dan masakan yang mereka masak ketika itu mungkin akan hangus sebab mereka terlalu asyik dengan nyanyian. Yang kedua pula ialah ketika membuat tapai, tidak boleh dalam keadaan datang bulan ataupun ketika makan pinang. Nanti tapai akan menjadi merah. Yang ini data ni aku perolehi dari mak aku sendiri sebab mengikut cerita beliau, dulu nenek aku pernah memang pandai buat tapai. Jadi sebelum nenek aku tu buat tapai, beliau akan mencuci mulutnya dulu ketika itu nenek aku makan pinang. Sebab kalau kita makan pinang dan buat tapai, mungkin tapai tu akan menjadi merah. Pernah juga mak aku cerita, mak aku pernah jumpa tapai yang isinya berwarna merah ketika mak aku pergi ke kenduri di kampung mana tak, kampung sebelah rasanya. Tapi ketika itu mak aku tidak makan lah. Cuma ada orang bercerita, ada
ibu-ibu bercerita bahawa tapai itu warna merah. Yang seterusnya ialah perempuan yang datang bulan tidak dibolehkan untuk memerah santan kerana boleh menyebabkan air santan akan cepat basi. Pantang larang ni pun pernah juga aku alami sendiri, sebab ketika itu mak aku cakap kalau datang bulan jangan perah santan. Lepas tu aku pun macam heran lah, cakap kenapa? Sebab katanya nanti kalau orang datang bulan perah santan tu akan lebih cepat basi daripada biasanya, katanya lah. Seterusnya untuk kategori yang keenam pula, iaitu kategori ketika memasuki rumah baharu. Antara pantang larangnya ialah selama 3 hari perempuan dilarang untuk melakukan aktiviti seperti keluar rumah, membersihkan rumah ataupun menyikat rambut, kerana dipercayai jika berbuat demikian rezeki akan hilang. Seterusnya untuk kategori yang terakhir, iaitu kategori semasa perkahwinan. Antara pantang larangnya yang diamalkan ketika dulu ialah zaman dulu, bakal pengantin tidak dibenarkan untuk keluar rumah semasa majlis persiapan kerana ditakuti akan hilang seri pengantinnya. Yang kedua, pasangan pengantin tidak dibenarkan keluar dengan pasangan pasangan sebelum majlis perkahwinan selama 40 hari bagi mengelakkan tomahan masyarakat serta mengawal nafsu mereka. Selain itu, ia juga boleh menimbulkan perasaan rindu antara pasangan sehingga majlis perkahwinan mereka berlangsung. Aku rasa itu sahaja perkongsian aku untuk podcast kali ini. Semoga dengan perkongsian ini, masyarakat Melayu Sarawak ataupun bukan masyarakat Melayu sekalipun tahu tentang adanya petua dan pantang larang ini yang masih diamalkan sehingga sekarang. Sampai jumpa lagi di podcast aku yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi.